Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini, iaitulah 27 hari bulan Safar 1436 bersamaan dengan 20 Disember 2014, ataupun sebagai kenang-kenangan tengah-tengah musim banjir yang melanda negeri Kelantan, kita dapat berkumpul di masjid ini, Masjid Jelampuri ataupun Mukim Muluk, di dalam perbincangan tentang beberapa isu dalam ibadat, khususnya ibadat ketika bermusafir, waktu sakit, dan di dalam beberapa waktu menghadapi kesukaran, seperti salat di atas kenderaan, salat dalam keadaan yang terdesak, orang yang tua yang sakit dan tidak ada pembantu, dan beberapa perkara yang berkaitan secara ringkasnya, insya-Allah. Jadi perbincangan kita fokuskan kepada tajuk ini, boleh dikatakan sambungan kepada siri yang lepas, iaitulah perbincangan tentang kesempurnaan ibadat solat berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, yang Nabi kita berpesan kepada Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu tengok aku salat. Jadi salat dalam keadaan sihat walafiat, dia berbeza dengan salat dalam keadaan kita uzur. Kerana dalam Islam ini ada dua perkara pembahagian hukum. Yang pertama dia panggil dalam keadaan biasa, yang kedua dalam keadaan masyaqqah, ataupun disebut juga dengan nama al-azimah wa rukhsah. Mana azimah, masa yang biasa kita kena ambil yang asal hukumnya, solat pada waktunya, solat mengikut bilangan rakaat asal dia, itu dia panggil azimah. Satu lagi rukhsah, kelonggaran dalam syarak ini, dibenarkan ataupun diizinkan apabila berlaku keuzuran dan masyaqqah. Jadi masyaqqah, supaya kita nak letak apa itu masyaqqah. Masyaqqah makna susah. Jadi waktu susah itulah disebut, dia panggil mazinatul masyaqqah. Ada satu lagi dalam kaedah fiqh ini, dia panggil mazinatul masyaqqah. Punca-punca yang menjadi masyaqqah itu diantaranya safar, bermusafir, ataupun punca di antara masyaqqah itu disebut dengan nama waktu kita sakit juga masyaqqah, dan lain-lain keadaan waktu kita terdesak, dalam keadaan tak dapat air pun tak ada, debu pun tak ada, macam nak solat. Ini keadaan-keadaan hukumnya berbeza di antara waktu senang dengan waktu susah. Maka ibadat kita waktu kita sihat walafiat, maka kita kena tunaikan sesempurna yang mungkin, sebagaimana dalam hadis Nabi kita bersabda, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Adapun waktu-waktu masyaqqah, maka dia balik kepada ayat Al-Quran yang Allah SWT letakkan kepada kita satu garis yang cukup besar, iaitulah keindahan syariat Islam ini
al-yusru wa 'adamul haraj. Senang, mudah, dan tidak menyusahkan. Jadi kalau kata syariat ini susah, syariat Islam ini payah, yang sebenarnya bukan syariat yang payah, bukan syariat yang susah, tetapi yang menyusahkan syariat itu ialah kita sendiri. Apabila kita tidak menghalusi, apabila kita tidak teliti, tidak belajar apa perkara dalam syariat ini yang menjadi azimah, apa perkara yang diberi hukum rukhsah, hukum tentang perkara-perkara yang dilonggarkan, perkara-perkara yang diizinkan untuk kita meninggalkan beberapa rukun, beberapa keadaan kerana masyarakat yang telah kita sebut mazinah dia, puncanya ataupun sebabnya dalam sekejap tadi. Di antara ayat yang banyak-banyak ayat yang menyebut tentang masyarakat itu, iaitulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra. Allah SWT menghendaki bagi kamu senang, kemudahan, dan Allah tidak nak suruh kita menjadi susah. Sebab apa? Sebab manusia ini hidup di antara dua keadaan. Keadaan dia senang, alhamdulillah. Keadaan dia susah, dia juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab susah dan senang adalah merupakan ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Dia nak tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak tengok siapa di kalangan kita orang yang baik amalan. Amalan waktu kita sihat, amalan waktu kita senang, berbeza dengan amalan waktu kita susah. Maka Allah SWT nak tengok bila kita dapat melaksanakan tugas yang telah diminta kita melaksanakannya, maka berlakulah penilaian di tempat yang tersebut. Dalam ayat yang lain Allah gariskan kepada kita panduan yang besar ketika susah, ketika waktu masyarakat, iaitulah ayat fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum adalah kamu takut kepada Allah Ta'ala, jadi menunaikan tanggungjawab arahan yang Allah Ta'ala beri, mastata'tum, sedaya upaya yang kamu mampu. Ini berbeza. Kata Nabi SAW dalam hadis, iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku arahkan kamu lakukan arahan, lakukan satu-satu perkara ibadat, fattaqullaha mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum, adalah kamu lakukan sedaya upaya yang kamu mampu. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Tapi berbeza bila aku larang, Nabi kata fantahu, stop. Sebab meninggalkan arahan, melaksanakan arahan larangan berbeza dengan arahan supaya buat. Buat bukan semua kita mampu nak laksanakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Maka Nabi kata mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum, kamu lakukanlah sedaya upaya yang kamu mampu buat. Tetapi apabila aku larang, fantahu, berhenti. Maka kita nampak dua arahan yang berbeza. Arahan mengerjakan disuruh ikut kemampuan, tetapi arahan di dalam perkara yang dilarang, maka di situ kata putus, fantahu, berhenti. Tak ada riwayat yang mengatakan fantahu mastata'tum, kamu tinggalkanlah sedaya semampu kamu. Sebab meninggalkan berbeza dengan melakukan. Nak tinggal mudah, tapi nak buat payah. Maka diberi kelonggaran. Perkara-perkara yang payah ini, yuridullahu bikumul yusra, Allah Ta'ala nak supaya kita mudah. Allah Ta'ala tak nak menyusahkan hamba-Nya. Sebab semua arahan, semua apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, mahsubun alaina, diambil kira di atas kepala kita. Membuat, alhamdulillah. Kamu tak buat, wabalun alaikum, akan balik semula ke atas kepala kita. Maka kita mulakan yang pertama perbincangan kita ni sebagaimana dalam nota yang ada itu, iaitulah tentang hukum hakam salat orang bermusafir. Hukum hakam salat orang yang bermusafir. Jadi orang bermusafir, apa makna safar? Takrif musafir itu makna apa? Musafir ialah berpergian. Ini bahasa lama kata berpergian, iaitu menempuh satu jarak
yang dapat mengubah hukum seperti qasar dan jamak salat. Dia qasar, hukum asalnya salat setiap waktu pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Salat itu di atas orang Islam kitab mawqut, artinya telah ditetapkan, ketetapannya sudah ada. Tetapi bila kita duduk dalam musafir, maka diberi kelonggaran yang dua waktu digabungkan jadi satu. Penggabungan ini pula diberi keizinan, nak cepat ke nak lambat, tengok suasana perjalanan kita. Kalau kita berjalan awal, dah masuk waktu, kita jamak dulu, takdim. Kalau kita rasa kita dalam perjalanan tak nak berhenti lagi, kita nak ambil stesen yang kedua, maka dia panggil jamak takhir. Ini kelonggaran. Ataupun boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun. Siapa di kalangan kamu dalam musafir ataupun marid sakit, fa'aftara, maka dia buka puasa, fa'iddatun, dia boleh ganti pada hari lain. Boleh menyapu di atas khuf di mana? Khuf ialah kasut atau stokin yang dibuat daripada kulit, dan tidak wajib menunaikan salat Jumaat, dan haram bagi wanita yang merdeka keluar rumah bermusafir tanpa ditemani oleh suami atau mahram. Ini dipanggil hukum safar daripada takrif istilah syarak. Adapun istilah dari sudut bahasanya, kalau kita kata safar, apa dia? Safar bermusafir artinya safar itu dengan mana? Mendedahkan, membuka tembelang orang. Apa makna buka tembelang? Sebagaimana satu cerita, bila orang datang jumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, "Ya Umar, saya sanggup jadi saksi pada orang ini." Umar tanya, "Mu kenal ke dia?" Dia kata, "Kenal." "Dia betul ke awak kenal? Pernah musafir dengan dia?" Dia kata, "Tak, belum kenal." Jadi kalau kita tak kenal kawan kita ni, dia ni baik ke tak baik, kita ajak dia berjalan sekali, ajak bermusafir. Kalau sampai waktu cepat berhenti makan, dia duduk keluar daripada kereta masuk, siapnya menu dah dia, order siap, lepas makan hilang dia. Aduh sini, buruk tak sedap. Kali pertama kita makan lagi, tunggu dia keluar dulu, kita tak kena bayar. Berhenti stesen yang kedua, mazhab dia buat dia dulu. Mazhab dia dulu tempat, makan dia banyak, dia keluar dulu belum sakit dulu. Apa dia jadi? Kena 3 kali, kita kata dia meja lain-lain. Awak meja lain, saya meja lain. Kita, awak bayar sedikit, saya bayar sedikit. Ini setiap kali nak bayar, sakit pun dah dia. Jadi boleh kenal orang ini. Dia panggil al-isfar, maknanya mendedahkan tembelang orang, mendedahkan perilaku tembelang orang, kerana itu dinamanya safar. Macam orang panggil as-sufur, orang wanita sufur, mana wanita yang mendedahkan orang, itu dipanggil as-sufur, as-safar. Maka safar itu mendedahkan keadaan orang. Jadi musafir ini terdedah kepada banyak perkara. Banyak perkara berhubung apa ni, dalam hukum syarak pun ada perubahan dan lain-lain. Jadi banyaklah ada adat bermusafir. Saya rasa kita tidak fokuskan di sini kerana kita nak fokus hanya kepada solat saja. Jadi di antara solat yang bermusafir ini yang menjadi sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi menjadi satu sunnah yang tertinggal di zaman kita ini, iaitu apabila Nabi kita balik daripada musafir, idza qadima min safarin duha dakhala al-masjid fa shalla. Dia mula pergi masjid dulu, dia solat, baru masuk ni. Kita ni balik rumah dulu, nak pergi masjid, tanyalah azan ke? Baru balik dia letih lagi, mencari alasan dia tidak pergi masjid. Ini perbezaan. Nabi kita pergi masjid dulu, baru dia balik. Jadi kalau kita boleh lah, kalau masjid rumah dekatnya rumah kita pergi solat dulu, baru kita balik ke rumah, biar ada salat sunat kembali ketika pulang daripada musafir. Adapun solat ketika nak bermusafir, ini perbezaan yang ketara. Yang kita buat banyak hari ini, solat sebelum musafir. Yang kita banyaknya, solat sebelum musafir. Kalau waktu nak turun juga, Masya Allah, dia pukul imam lagi, dia pukul ustaz lagi mari.
Mau Ustaz, Maya ajak turun ni, ada ke tidak solat safar? Tapi dalam kita solat sunat tu dia tulis solat bermusafir. Di mana ke tafsir masalah ini? Kita ambil di mana? Ada hadis yang diriwayatkan daripada oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Kitab Ibnu Abi Syaibah ni nama dia Musannaf. Jangan kata Musannaf, tukar. Musannaf mana pengarang? Musannaf. Ada 2-3 ulama tu ni, Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak As-San'ani, ada kitab dia Musannaf. Jadi katanya diriwayatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man khalafa 'abdan 'ala ma khalafa 'abdan 'ala ahli afdal min rak'ataini yarka'u ma'inhum hina yurid sawa." Tidak adalah seorang itu meninggalkan keluarganya dalam yang lebih afdal daripada dia salat 2 rakaat sebelum dia keluar daripada rumah untuk bermusafir. Cuma hadis ini para ulama mengatakan hadisul dhaif, hadisnya dhaif dari sudut sanad. Tetapi jaral adati telah berlaku adat sebahagian daripada ulama-ulama kita indal fuqaha wa ba'dul muhaddisin yang meletakkan hadis-hadis dhaif ini dalam beberapa amalan boleh diterima. Maka itulah asyara ba'dul ilmi. Sebahagian daripada ulama Islam ini seperti Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan istihbab. Istihbab di sini maknanya baik, sunat. Kita lakukan salat sunat sebelum turun daripada rumah. Binaan alaihi berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf tadi. Satu lagi hadis yang menunjukkan perkara ini iaitu hadis yang sahih. Hadis tak sebut musafir, tetapi secara umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini." Apabila kamu nak keluar daripada rumah, maka salatlah 2 rakaat. Salat 2 rakaat sunat yamna'anaka min makhrajis, yang boleh menghalang kamu ini terjatuh kepada tempat-tempat yang tidak baik. Jadi bila wa idza dakhalta ila manzilika, bila kita masuk dalam rumah kita pula, fasalli rak'atain, kita juga melakukan 2 rakaat sunat yang menghalang kita daripada dimasuki oleh benda-benda yang tidak baik. Jadi hadis ini riwayat daripada Al-Bazzar dalam musnadnya. Kata di muhaddits hadis di zaman kita ini mengatakan wa hadza isnadun jayyidun rijaluhu thiqat. Jadi sanadnya baik. Jadi bolehlah kita yustanas ambil daripada hadis-hadis yang disebut tadi. Jadi bila kita nak bermusafir, boleh kita lakukan solat sunat di antara hadis yang umum tadi ataupun hadis khas, walaupun sanadihi dalam sanadnya ada yang lemah yang baik. Seterusnya, apabila kita nak keluar daripada rumah bermusafir, jangan lupa baca doa keluar daripada rumah. Doa yang masyhur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ingat. Cuba kata sekali. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi doa ni bila nak keluar rumah je baca. Jangan nak tunggu aku tak musafir, asalkan nak keluar rumah. Kita ni hari ni, terutama zaman kita ni, keluar rumah ni bahaya ke tak bahaya? Sangat bahaya. Kita berjalan kaki, na'udzubillah, orang bagi langkah pula. Berapa ramai orang nak pergi masjid, pergi tak balik dan sudah jadi jenazah, dilanggar waktu keluar nak solat. Tak ada musafir, tapi tangga kita pun bahaya. Allahu Akbar. Hari ini pula ada sedikit baru pula. Beberapa orang sudah kena. Bila kita biasanya, kalau rumah di masjid macam ni, kita keluar semai subuh tu, anak-anak tertidur, kita biar gitu kan. Jadi rumah pun tak kunci, rumah dekat masjid. Rupanya dia tu kasyif. Bila tuan rumah dia keluar ke masjid, ada orang tunggu bawah tepi tangga tu masuk dalam rumah. Ambil barang-barang, rompok, curi dan sebagainya. Berlaku benda-benda macam ni, maka kita minta tawakal ala Allah.
Kita minta, kita bergantung pada Allah Azza wa Jalla, kerana tidak ada daya upaya untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan perjalanan kita, untuk menyelamatkan keluarga kita, kecuali billah, kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kata tak penting baca doa, jangan. Kita begitu minta sana sini, kadang-kadang bila nak musafir 3 hari 3 malam, ni jumpa dah bomo ni, suruh hajar doa tu, nak turun ke mana, tanya pergi ke mana nak turun. Saya nak turun pada pukul sekian-sekian, pada hari sekian. Dia bertilik, dia kata hari bahaya sikit. Saya ni awak dengan nasihatkan turun tu pintu belakang. Orang yang tunggu depan nak salah, tiba-tiba main ke dapur. Bomo kata turun pintu belakang. Saya kata nasib baik ikut dia kata turun pintu belakang. Kalau dia kata tadi ikut tingkap lah kau lagi. Tak ada. Kita Islam dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita ajar sudah ada amalan-amalan yang jelas-jelas untuk menyelesaikan banyak lagi doa-doa yang boleh kita baca. Kemudian bila kita naik kenderaan, kita juga diminta supaya baca doa naik kenderaan dan doa bermusafir sebagaimana yang telah masyhur yang selalu kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa naik kenderaan. Kemudian doa musafir yang selalu kita baca, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa qwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu fil ard. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahd. Jadi makna dia bercantik, menarik. Tuan-tuan boleh ambil lah doa-doa ini. Sudah ada dalam kitab kita perisai Muslim. Perisai Muslim ni sudah ada banyak versi ada. Yang bercetak pun ada, yang dalam handphone pun ada, yang dalam internet pun ada. Boleh ambil secara percuma, mana-mana tempat yang percuma dan boleh ambil bayar di mana tempat yang kita nak bayar. Jadi doa-doa ini masyhur daripada Nabi SAW. Dalam bermusafir, bila kita berhenti di mana-mana tempat, tak payah kita duduk ambil kepada tuk kamar, tuk mana tak payah. Nah, ada orang duduk kalau berhenti kan, nak tempat duduk bawah pokok ni, cakap dengan tuk ayah pokok, tuk ayah jangan kacau anak cucu nak tempat duduk. Tuk ayah apa tu? Tuk ayah syaitan tu. Kita tak boleh ikut dengan syaitan. Nabi kita ajar bila kita berhenti mana-mana tempat, kita baca doa. Yang maksud ini, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua. Cukup baca ini. Kadalah hadis-hadis sahih. Nabi kata apa? Tidak akan memberi mudarat kepada dia benda-benda yang ada sama ada benda makhluk-makhluk halus atau makhluk yang nampak, binatang-binatang yang melata yang berbisa. Mereka ini tidak akan mengacau dan tidak akan mengganggu kita, insya-Allah. Baik, tamatlah kita mukadimah tentang pengenalan atau definisi kedudukan bermusafir di dalam Islam. Musafir dalam Islam ini satu perkara yang mesti, ada yang menjadi wajib, ada yang menjadi sunat, dan ada yang menjadi harus. Mana musafir yang wajib? Iaitulah musafir berjalan pergi ke haji. Haji sunat atau wajib? Wajib. Bermusafir kerana nak pergi ziarah keluarga yang terdekat. Mungkin mereka dalam keadaan terdesak. Ada kala yang menjadi wajib dan ada kala menjadi sunat. Bermusafir menuntut ilmu juga sama hukumnya. Ada yang menjadi fardu kifayah dan mungkin menjadi fardu ain. Bermusafir untuk nak tengok dunia ini. Fasiru fil ardi fanzuru. Tuhan kata berjalan atau muka bumi pergi tengok. Bermusafir ini termasuk dalam perkara-perkara yang harus untuk kita nak tengok. Bermusafir di tijarah, bermusafir untuk berniaga. Jadi banyak kategori-kategori bermusafir. Semua kategori musafir tadi tidak ada khilaf di kalangan ulama. Boleh, harus menjamakkan qasar, menjamakkan salat dan melakukan salat secara qasar. Yang berbeza pendapatnya mana? Iaitulah tentang orang musafir kerana maksiat. Nak pergi musafir buat apa ni? Nak pergi musafir Kuala Lumpur, nak tengok K-pop. Dia
Tidak kepok yang bangun hari. Kepok atau kepek hari itu lah apa kata. Jadi hal ini para ulama mengatakan bermusafir karena maksiat lah, tidak ada tarafus, tidak ada lagi rukhsah, tidak ada lagi kelonggaran untuk orang ini bermusafir menerima rukhsah kelonggaran yang diberi oleh syariat. Maka Allah SWT telah sebut kepada kita di dalam ayat yang sangat masyhur ini dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salat in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina. Jadi ayatnya nanya, dan apabila kamu berpergian pada bermusafir di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasarkan sembahyang kamu. Taqsuru minas salat. Asalnya musafir dalam keadaan yang takut. Jika kamu takut diserang oleh orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Surah An-Nisa. Jadi itu dia panggil asas kepada ayat yang menyebut kepada kita tentang perkara-perkara yang dibenarkan untuk kita bermusafir. Jadi adakah musafir ini khas? Bila kita takut saja bahawa kita boleh pasar ataupun tidak. Tengok dalam nota kita. Nota dalam muka surat 4. Muka surat 4, muka surat 5 disebut sini pendapat-pendapat yang menyebut tentang pasar semayang ini ada di situ. Maka riwayat daripada Ibnu Umar dia berkata, saat aku pernah menemani Nabi SAW dalam perjalanan, baginda hanya melakukan solat 2 rakaat. Abu Bakar dan Umar, Utsman juga demikian. Bila berjalan musafir, berjalan ketika ini. Kata di Abu Ya'la bin Umayyah, muka surat 5 ni, dia kata, aku bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junah. Apabila kamu berjalan, maka tidak ada dosa untuk kamu, tidak ada kesalahan untuk kamu antak suruh minas salat, kamu qasar salat. Jadi aku tanya Umar pada ayat ini, padahal manusia berasa aman. Dulunya asal in khiftum, kalau kamu takut. Wahai Umar, sekarang ini kita sudah aman, macam mana kita nak buat? Ini soalan dia. Umar radhiyallahu anhu berkata, seperti hal kamu juga, aku juga rasa hairan. Bagaimana Rasulullah, kita sekarang ini sudah aman, Mekah pun sudah habis, sudah ambil, tapi adakah ayat ini masih berjalan? Maka dia pergi tanya Nabi SAW, maka Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatan. Artinya salat qasar itu adalah satu daripada rukhsah kelonggaran sedekah yang Allah kurniakan kepada kamu. Maka hendaklah kamu terima anugerah ataupun sedekah yang Tuhan. Apa hadis ini dalam Bukhari menunjukkan kepada kita bahawa jadi apa keadaan sekalipun, kerana benarnya akan berlaku dengan ulama. Ada setengah ulama sampai hari ini pun tidak membenarkan pasal, tidak membenarkan jamak kecuali dalam keadaan tertentu saja. Mungkin kita tengok dalam mata kita. Ini ayat ataupun dua hadis asas kepada solat qasar dan jamak sebagaimana disebut dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam perbincangan kita tentang perkara ini, di awal tadi saya sudah sebut ada dua keadaan hukum kita. Satu dia panggil azimah. Azimah ni ketetapan yang mesti kita kena buat. Satu. Yang kedua disebut dengan nama rukhsah. Apa makna rukhsah? Keringanan, kelonggaran, memberi kelapangan, keselesaan dan kemudahan dalam meninggalkan kewajipan-kewajiban tertentu atau dibolehkan melakukan larangan tertentu. Itu makna rukhsah. Jadi rukhsah, azimah, lawan pada dia dua perkara. Jadi salat qasar
dalam musafir, di dalam kita sakit, di dalam kita bermasalah, yang disebut dengan nama salat ini ada dua kategori. Satu dia panggil qasar, satu lagi jamak. Kita kena bezakan di antara dua perkara ini, qasar, jamak, berbeza. Apa makna qasar? Qasar ialah mengerjakan 2 rakaat saja bagi solat yang asalnya 4 rakaat, iaitulah zuhur, asar dan isya. 4 jadi 2. Qasar itu makna memendekkan ataupun meringkaskan. Itu kena faham. Adapun subuh yang sudah 2 rakaat, kita kena qasar kan? Jadi 1 rakaat. Aku ada salat subuh 1 rakaat tu, tapi ada orang-orang lagi tu. Ataupun subuh tak jadi masalah lagi, yang 2 jadi 1. Maghrib 3 tu nak pasal lagi. 3 rakaat macam mana kita nak pasal? Jawabnya tak boleh nak pasal kerana dia angka yang sudah ganjil. Subuh pula oleh kerana dia sudah 2, tak ada pasal lagi. Yang adanya 4 jadi 2. Itu makna pasal. Jadi hukum pasal berbeza dengan jamak. Kita jangan bukan kata bila pasal mesti jamak tak. Bila jamak mesti pasal, tidak. Berbeza 2 keadaan. Adapun solat jamak, pada solat jamak menghimpunkan di antara solat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Kumpulkan antara solat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang kedua, solat subuh tidak boleh dijamakkan dengan waktu lain sebab dia tak ada kawan. Mana ada kawan dia? Subuh, isya berapa jam habis subuh? Jauh jarak dia. Kemudian daripada subuh ke zuhur, jauh jarak dia. Jadi waktu dia panggil waktu single. Dia itu seorang dia. Jadi kalau kita tengok kawan-kawan kita seorang ni, kita kata awak menjadi subuh tidak. Dia seorang ni. Sebab dia tak ada kawan. Dia itu tengah-tengah. Fasil, pemisah di antara malam dengan siang. Bila pagi subuh, habis malam. Dah masuk siang hari. Itu dipanggil salat jamak menghimpunkan. Kemudian jamak terbagi kepada 2. Satu dia panggil jamak takdim. Apa ada jamak takdim? Mendahulukan, artinya mengerjakan salat zuhur dan asar dalam waktu zuhur, ataupun salat maghrib dan isya dalam waktu maghrib. Kalau kita salat maghrib, salat isya. Salat zuhur, salat asar. Itu dia panggil jamak takdim. Yang kedua jamak takhir. Apa nama jamak takhir? Melewatkan. Artinya mengerjakan salat zuhur dan asar dalam waktu asar, atau salat maghrib dan isya dalam waktu isya. Jelas? 2 kategori. Jamak terbagi berdua. Takdim artinya mendahulukan, mempercepatkan, tarik asar masuk dalam waktu. Takhir artinya menangguhkan. Zuhur kita tak salat, kita niat nak tangguhkan dia dalam waktu asar, maka kita tunggu habis waktu zuhur, mari waktu asar semakin-makin, baru kita berhenti, kita boleh salat zuhur dan asar jamak takhir. Syarat dia, ini ada syarat. Syarat salat asar yang pertama sekali adalah perjalanan itu diharuskan oleh syarat. Jarak dia mesti diharuskan oleh syarat. Mana kalau musafir, ibadah, musafir wajib, musafir sunat, musafir harus, semua itu tak ada khilaf. Cuma yang ada khilaf ulama yang telah bermusafir kerana maksiat. Yang kedua, jauh perjalanan, jarak dia, iaitulah, tengok dalam kertasnya ada, dia tulis jarak perjalanan kita berapa kilometer. Ada yang kata jarak perjalanan itu 91 km, itu yang paling jauh. Ada yang lebih dekat lagi, iaitulah 81 km. Jarak yang paling dibagi minimum. Tengok dalam muka surat 2. Muka surat 2, ulama-ulama fiqh telah berbeza pendapat tentang jarak bermusafir mengikut syarat. Jadi ada yang mengatakan 89 km. Ada yang mengatakan paling minimal 81. Yang pentingnya kita ambil khilaf
ambil sederhana, maknanya kalau kurang dari 81 tidak ada masalah. Kita ambil yang paling rendah 80. Mana kalau duduk di sini nak pergi ke Gua Musa, cukup tak cukup? Lebih pada cukup lagi. Boleh kita pergi. Tapi kalau kita duduk sini, kita pun tanda kita punya mental kayak itu. Aku keluar dari rumah tadi mental duduk 100. Itu pusing, kota bau kurang. Apa waktu itu? 90 km. Boleh tak boleh pasal? Jangan. Lah, sebab apa? Dia berpusing. Satu peristiwa pertemuan dengan seorang tuan Syekh Sa'ad kita, Syekh Muhammad, dengan payah, dengan pelajar-pelajar yang duduk latih bawa kapal terbang di Jeddah percobaan. Dia kata, Syekh, kami ini berjalan, berpusing di udara Jeddah saja, tak jauh pelatihan. Berapa jam? Sampai 4-5 jam. Mana kalau kapal terbang 4-5 jam, berapa ratus kilometer? Jauh jarak tu. Saya kata tak boleh basah sebab duduk atas kampung dia pusing situ je. Macam kita nak berpusing. Sama juga kalau kita bawa kereta, kita pusing daripada sini, kita pusing pergi pusing ke belakang kota baru balik ke sini. Kena 4 kali pusing cukup lagi punya kilometer. Dia nak jarak masafah pergi. Itu jaraknya. Yang kena kan? Itu dipanggil jarak. Perbahasan para ulama di sini iaitulah jarak dia yang jauh paling dulu ada yang katakan 81 km, ada yang sampai kepada 91. Sebab perbezaan nak tentukan berapa hasta dia punya satu farsah. Ini ada satu kitab lagi dia panggil kitab Tahwilul Mawazin wal Makan. Tukar timbangan, sukatan dan jarak nama itu orang panggil bari satu farsah berapa hasta, dia ikut ukur hasta. Jadi sama sekali orang tak main hasta, tak main jengkar, orang main berapa inci, berapa senti, berapa meter, berapa. Maka tahdid itu menjadi perbezaan di antara mazhab. Kalau dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha yang ditulis oleh Al-Haji, biasanya berbeza di antara mazhab lain dengan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi ada perbezaan. Kalau macam mana pun kita kata itu kelonggaran daripada kalangan ulama, tetapi yang paling minimal kita letak yang diletak oleh para ulama sini ialah 81 km. Itu yang paling rendah. Jadi kalau kelonggaran itu boleh tak boleh kita nyak pasal? Jawab dia ada di kalangan ulama di sini ada perbahasan. Ada yang mengatakan asa atau musafir kan? Kia pasal, kia safar. Jadi para ulama kata sukar bagi kita nak tahan daripada mungkin orang berjalan daripada sini ke Kuala Kerembau 50 km kan. Tiba-tiba saya nak pasar sebab saya bersafir. Jadi nak tahdid as-safar itu. Bila kita tidak ada tahdid yang dibuat oleh para ulama di sini, sukar. Karena setiap orang akan menilai dia musafir ke tak musafir. Ayo. Sama juga dalam isu nak menetapkan berapa ke tempoh zaman haid, zaman wanita tu dia punya haid dia berapa lama. Anda kata haid dia tak ada bilangan hari, asal kena awal bulan haid hari itu. Jadi dalam fiqh Syafi'i kata menetapkan 15 hari. Jadi bagi anda yang orang panggil berkecimpung dalam bidang ini, dan banyak soalan-soalan yang ditanya oleh kaum wanita khususnya di Makkah waktu mereka menerima kecelaruan haid ini. Kita mengatakan tahdid yang dibuat oleh para ulama walaupun tidak ada nas qat'i, tetapi banyak membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, khususnya apabila berlaku kecelaruan. Sama juga dalam isu nak tahdid. Kalau tidak berat itu satu kereta, siapa nak dua kereta, aku nak jamrah sebab kita musafir. Dia kata tak lagi, akhirnya dia berkelahi dengan kawan. Rebal kata payah pasal muni duduk sini lah mungkin orang. Jadi bila ada kelonggaran, ada yang tahdid, kita rasa lebih selesa. Jadi saya masih lagi berpandukan pada pandangan para ulama kita fuqaha. Dia mengatakan tak boleh kita nak lepas asalkan musafir ada hak. Syarat yang ketiga, berniat pasar dalam takbiratul ihram. Maksudnya kita niat mudahnya waktu kita takbir Allahu Akbar, kita niat saja ke salat zuhur, saja ke salat asar, saja ke salat isya, pasal. Yang ketiga, yang keempat,
dengan orang yang salat tamam. Ini penting, tak ada. Tidak berimam dengan orang yang salat tamam. Apa arti? Kalau kita nak qasar salat, kita masuk dalam masjid, tak boleh kita qasar. Bila kita berimamkan dengan imam yang mungkin saya musafir, habis kita syukur tak boleh. Masuknya Allahu Akbar. Lepas tayar awal, imam bangun rakaat yang ketiga, kita Assalamualaikum, lepas kita qasar. Jadi para ulama mengatakan tak boleh. Dia panggil tak boleh ikut sekat jalan. Tak boleh kita ikut sekat jalan. Bukan mana tak boleh ikut imam. Ini banyak yang berlaku salah faham. Namun di kalangan orang yang bila berhenti musafir, bila berhenti di tempat masjid, dia tak masuk ke imam. Dia suka belakang. Buat jemaah lain. Kalau orang tanya dia kenapa buat jemaah lain? Kami musafir tak boleh ikut orang mungkin. Bukan tak boleh ikut, boleh ikut, tak boleh qasar. Inilah dia punya perbezaan. Kita boleh ikut orang mungkin dengan alasan, dengan cara salat seperti mereka. Mana 4 rakaat, 4 rakaat. Dia kata aku buat segak ada. Sebabnya kita orang musafir lah, kita kena buat teruskan. Ikut dia. Walaupun kita dapat 1 rakaat. Contohnya kita masuk imam sudah rakaat yang keempat. Kita ikut ya Allah Akbar. Oleh kerana aku musafir, itu kita sama 1 rakaat. Oleh kerana kita ikut imam mungkin, maka kita kena sempurnakan salat mungkin 4 rakaat sebagaimana yang kita salat biasa. Itu maksud dia tidak berimam dengan orang yang salat tamam. Kita bukan mazhab imam, mazhab imam lain. Dia tak boleh tukar niat. Berbeza niat bagi dia tak sah. Berbeza niat tak sah. Contohnya orang salat jamak. Imam salat asar, kita jamak takbir, kita nak salat zuhur, dia kata lah tak boleh. Sebab berbeza niat. Jadi kita bukan imam, kita ni mazhab ahli sunnah yang tidak menjadi masalah perbezaan niat antara imam dengan makmum. Syarat yang kelima, solat yang difasahkan itu terdiri dari solat 4 rakaat. Ada pun solat yang 3 rakaat. Dengan solat yang sudah 2 rakaat tadi, kita kata daripada awal-awal lagi, yang ini tidak boleh difasah, dijamakkan, difasahkan. Baik, itu 5 syarat. Syarat solat jamak takdim, apa syaratnya? Katakanlah dimulakan salat dengan ini punya waktu. Kita mula dengan zuhur dulu. Berniat jamak takdim dalam salat yang pertama sebelum salat. Jadi kalau dalam kita salat yang pertama, kita salat zuhur, kita pun niat, aku nak jamakkan dengan asar dalam waktu zuhur. Sebab dia suruh ada hubungan connecting antara zuhur dengan asar. Mana kita tarik dia, mana kita dalam waktu. Yang ketiga, syarat dia berturut-turut di antara solat yang dijamakkan itu. Jarak antara keduanya sekadar iqamah. Jangan lama sangat. Lepas kita solat zuhur, kita berhenti bagi kita dimakan apa? Sudah makan mie goreng, makan nasi siap, masuk masjid pula, kita nak jamak dengan asar. Jadi para ulama kata tidak ada, tak boleh kita jamak kerana telah putus dia punya al-mualah, perturutan. Semua ini ada khilaf ulama, tapi saya buat di sini fiqh yang lebih dekat kepada kita disebut dengan nama fiqh mazhab Syafi'i. Kalau nak kira khilaf, ada khilaf betul. Dalam fiqh ada notan ada khilaf. Mungkin untuk dibaca nanti ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. Saya nak syarah semua bab ini memang panjang. Oleh kerana kita disebut 3 tajuk, anda ringkaskan saja. Syarat yang keempat, berkekalan perjalanan itu sehingga takbiratul ihram solat yang kedua. Mana perjalanan kita ni tak sampai ke kampung kita kecuali lepas kita takbir. Manakala kita berjalan duduk atas kenderaan kita, Allahu Akbar, solat takbir yang kedua baru sampai di kampung. Tapi kalau dulu sampai kampung dah masuk waktu dah, dan kita sampai dah, itu dikira tidak boleh lagi nak jamak. Yang kelima, berkeyakinan adanya waktu solat yang pertama, zuhur atau maghrib, sehingga didirikan solat yang kedua. Macam hari ni orang ni confuse. Asar 4:30. Kita masuk masjid 3:30. Sempat lagi kita tidak terjawab takdir. Kalau kita yakin ada lagi waktu zuhur, boleh takdir. Kalau tak ada, tak tunggu.
Jadi jamak takhir lah kita. Jadi jamak takhir, bukan lagi jamak takdim. Itu beza di antara jamak takdim dengan jamak takhir. Cuma sedikit perluasan perbahasan isu niat jamak takdim tadi. Di dalam kitab kita ini, dalam fiqh yang kita belajar ini, mesti dalam solat. Ada sebagian ulama di antara yang ada buat kajian, nama dia Abu Sa'id Al-Fakhri, dan lain-lain ulama mengatakan tidak menjadi kesalahan. Contohnya kita terlupa nak niat. Lepas salat zuhur memang kita niat tak pasal pun, nak niat jamak pun, tapi kita terlupa niat. Jadi sebahagian ulama mengatakan tidak menjadi masalah walaupun kita tak niat di salat yang pertama tadi, sebab kita sudah ada niat nak jamak walaupun di luar daripada salat yang pertama. Jadi ini ada agak kelonggaran yang kedua. Yang pentingnya terbaiknya kita buat mengikut apa yang kita belajar tadi. Yang kedua berturut-turut. Jadi jangan lama sangat. Kalau siapa orang panggil lepas kita salat yang pertama tadi, kita bangun pergi cari ruang yang nak salat yang kedua, taklah sama mereka. Tak boleh. Kena cepat segera lalu. Sebab jadi orang yang kita tengok bila lepas salat yang pertama terus dia bangun tak cakap, maka Allah Akbar, takbir, takut semualah. Jadi taklah sama mereka begitu sempit. Boleh lagi kita bangun pergi ke belakang, kumpul balik jemaah yang nak salat jamak tadi. Itu tidak menjadi halangan, insya-Allah. Ini syarat jamak takhir. Adapun syarat jamak takhir macam mana pula? Yang pertama, berniat jamak dalam waktu salat yang pertama. Waktu kita dalam salat yang waktu yang pertama. Contohnya kita sekarang ni nak jamak takhir. Waktu zuhur sekarang kan. Jadi bila masuk waktu zuhur, kita kena niat apa? Niat jamak takhir. Aku nak jamakkan, nak lewatkan salat zuhur aku ni dalam waktu asar. Nak tangguhkan salat maghrib aku ni dalam waktu isya. Maka di sini ta'lil ataupun sebab para ulama mengatakan kenapa kita kena niat? Sebab senang malaikat nak rekod. Orang ni tak salat zuhur ni, sebab dia nak salat dalam waktu yang kedua. Bermakna kalau andainya seorang waktu mati masuk dalam waktu asar, jadi bila tamat zuhur berdosa lah dia, sebab tak salat zuhur kan. Tapi oleh kerana dalam rekod dia sudah ada niat solat ini ditangguhkan dalam waktu asar, dan dia seorang yang ahli menerima rukhsah musafar, maka ketika itu orang ini mati tidak berdosa, sebab dia sudah tangguhkan salat zuhur dia dalam waktu yang kedua, waktu asar. Itu pentingnya niat. Yang kedua, berkekalan perjalanan itu sehingga memberi salam solat yang kedua. Jadi solat yang kedua itu kita kena berkekalan perjalanan. Amatlah kita. Lapak niat yang pasal senang dalam. Setengah kalau tengok dalam komah, setengah kitab tu kan panjang lah. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an. Jadi orang panggil nak masuk waktu, nak install dalam niat kita nyampe agaknya berapa kali kena tarik apa ni takbir. Cukuplah dengan kita belajar sebagai dalam kitab kita ni. Orang panggil dia panggil taksi urfi. Cukuplah memadai dengan. Mari kita takbir Allahu Akbar, cakup niat pasal jamak memadai insya-Allah. Tak payah banyak perbahasan panjang kalau kita bahas panjang dalam bab niat dalam kitab Muniyatul Musalli. Beberapa siri yang anak kuliahkan, alhamdulillah anak telah khatam kitab Muniyatul Musalli dalam bab niat ni beberapa tempat. Yang pertama sekali di masjid kita di Pondok Sungai Buaya. Tengok rakaman waktu pasal pelatihan sedang. Kali yang kedua dalam radio IQ. Itu tengok dalam rakaman semua ada. Kali yang ketiga di Masjid Negara Baru. Jadi alhamdulillah anda rasa perbahasan itu tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman yang pas. Jadi dapat niatnya kita niat saja. Aku qasar jamak takdir. Qasar jamak takdir. Itu niat yang sangat mudah. Jangan untuk mempersusahkan niat. Baik, di sini ada perhatian. Salat jamak takhir boleh dikerjakan dengan menunaikan isya dahulu, kemudian maghrib. Mana contohnya kita sampai masjid orang itu salat isya, kita buat Allahu Akbar salat isya dengan imam. Lepas pada itu baru kita salat maghrib untuk jamak takhir. Sama juga dengan asar. Kita sampai pada salat asar, kita salat asar. Lepas itu kita niat zuhur. Kita
tidak menjadi halangan. Salat jamak yang pertama, yang kedua salat jamak dibuat dengan satu azan dan dua iqamah. Kita berhenti nak jamak pun kena ada azan. Ada azan, satu azan, dua iqamah. Jadi bagi antara satu kebincangan adalah apabila ada kuliah, ada ceramah di masjid-masjid kita, di surau kita, kita gugurkan azan isya kerana kuliah. Nah, jadi AJK masjid jangan ada bermudah-mudah dalam masalah ini. Azan adalah merupakan simbol ataupun syiar agama. Kita gugurkan kerana tak nak berhenti ceramah. Ceramah boleh berhenti, tak ada masalah. Dan lepas azan kita boleh sambung lagi ceramah. Ada apa yang susah? Jadi jangan jadikan budaya menggugurkan azan. Kerana azan itu sunnah, syiar. Hebatnya satu qaryah, satu kampung, apabila azan yang berkumandang, masjidnya penuh dengan orang. Masalah kita hari ini, azan berkumandang, manusia pula tak ada. Ini pun bukan apa juga sama kan? Panduan umum tentang salat jamak dan qasar. Salat jamak dan qasar di suatu tempat boleh dikerjakan selama 4 hari, tidak termasuk hari sampai dan hari keluar dari tempat itu. Ini banyak soalan yang timbul. Boleh katakan kecelaruan ini banyak timbul. Orang ingat bila kita pergi, contohnya seorang makcik ini nak musafir di rumah anak dia di Kuala Lumpur. Jadi siapa di Kuala Lumpur, 3 hari yang pertama tu dia jamak dengan qasar. Sebab dalam kita kata tak boleh 4 hari. Jadi 3 hari jamak qasar. Kita mengatakan ini satu kefahaman yang silap. Sebab tengok dalam kitab fiqh haji sebut tidak berniat. Syarat yang ketiga daripada syarat qasar jamak tadi, tidak berniat menetap selama 4 hari di tempat yang dituju, selain pada hari mula sampai dan pada hari akan keluar. Mana hari ini kita sampai, tak kira lagi. Esok macam hari yang Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Jadi kalau kita niat ada 4 hari, kita nak keluar hari yang Khamis, maka ketika itu dia kira terhentilah kita punya pasangan. Apabila berniat menetap selama 4 hari, jadilah tempat yang dituju itu seolah-olah negerinya atau tempat tinggal. Maka ini ditetapkan oleh para fuqaha berdasarkan kepada hadis peristiwa Nabi kita SAW berada di Mekah selama 4 hari. Cuma perbahasan ulama panjang di sini. Ada yang mengatakan orang ini hukum musafir tak musafir. Musafir mungkin. Macam mana musafir mungkin? Dia ni dikira mungkin bila nak duduk 4 hari dah lebih, kan? Lebih daripada 4 hari, maka dia kira mungkin. Tak boleh lagi dia jamak, dia qasar. Tetapi andainya pada waktu dia duduk di kampung tersebut, di kampung tu ada 39 orang salat jemaah, tak cukup seorang dalam fiqh Syafi'i. Sah atau tak sah kita masukkan orang di dalam tu? Sah tak? Tak sah. Sebab itulah dia kata orang ni tak dikira mungkin musafir. Kalau Jumaat tak masuk, tapi nak kira musafir tak juga. Maka dia ada undang-undang khusus bagi orang ni kalau nak duduk 4 hari dan lebih pada tempat yang tersebut, maka bila sampai ya rumah anak dia, rumah siapa dia yang kita pergi dengan niat sudah lebih daripada 4 hari, pada ketika itu kita hanya boleh qasar dan jamak dalam perjalanan. Apabila sampai tak boleh lagi kita duduk di kita qasar dan jamak. Ada juga yang kata, tak apa, ada fatwa orang mengatakan orang ini dikira musafir selagi tidak balik. Memanglah kita bermusafir, dari segi undang-undangnya dia itu nama musafir. Tetapi dari sudut pelaksanaan salatnya, ini dia yang diputuskan oleh para ulama, dan ramai di kalangan para ulama menetapkan sedemikian untuk nak menyelesaikan beberapa masalah yang timbul pada isu ini. Jadi kesimpulannya, jika berniat hendak berhenti di satu tempat dalam musafir lebih daripada 4 hari, maka putuslah musafir sebaik saja sampai di tempat itu dan tidak boleh lagi dilakukan salat jamak dan qasar. Jadi kalau kita mari, contohnya kalaulah anda yang orang ni masyaqqah timbul masalah. Jadi ada ketidakpandangan yang kedua yang menyebut tadi, kita mengatakan ada pandangan-pandangan ulama lain. Tapi kalau nak pergi rumah anak dia, ya, apa masyaqqah di rumah anak kita? Ada masyaqqah? Tak ada apa-apa masyaqqah. Jadi balik semula kepada keadaan normal yang berlaku itu, ialah kita semua salat tidak lagi jamak dan juga salat seperti biasa sebagaimana disebut oleh para ulama. Jadi kalau ada masyaqqah itu, maka kita mengatakan insya-Allah pandangan-pandangan lain boleh diterima untuk kita teliti kepada keharusan yang disebut oleh para ulama. Baik, yang seterusnya, ini banyak soalan yang timbul
jamak Jumaat dengan asar boleh tak boleh? Ini ramai orang tanya. Sebahagian ulama tak boleh, ada yang kata boleh. Allahu Akbar. Orang musafir, bila dia musafir cukup syarat. Dalam fiqh Syafi'i kata syarat nak buku Jumaat ini mesti keluar sebelum subuh. Maknanya kalau kita nak musafir hari ini hari Jumaat dan nak bukukan Jumaat tu macam mana, kita kena keluar ada subuh, keluar daripada rumah kita. Keluar daripada rumah, pergi ke kampung lain, salat subuh situ. Maka bagus. Kalau tidak, dia kena salat Jumaat juga. Jadi ada pandangan yang lebih senang, lebih lunak dalam masalah ini, iaitulah orang tu boleh keluar, boleh gugurkan Jumaat dia kalau dia keluar daripada rumah dia sebelum azan Jumaat. Maknanya Jumaat pukul 1 minit, pukul 1 kita keluar daripada rumah ke airport. Maka orang ini dikira keluar daripada kawasan sebelum masuk waktu, walaupun dah hampir masuk waktu. Itu dua pandangan yang para ulama. Jadi hari ini kita nak ambil yang mana agak suka. Kalau kita berjalan mengikut darat, naik kereta kita tak ada masalah. Masuk waktu Jumaat kita boleh berhenti kat mana-mana. Tapi kalau kita berjalan dengan kapal terbang, boleh bagi tahu ke pilot berhenti sekejap kita salat Jumaat dulu. Atau minta tongkatlah saya bertumpuk atau kapal terbang boleh tak boleh. Maka masyakkah yang timbul ini agak berat. Jadi, kenapa tak buku pada waktu lepas Jumaat? Kenapa? Banyak lagi kenapa. Jadi, kenapa itulah kita mengatakan pandangan ulama yang mengatakan boleh kita bermusafir selagi tidak azan Jumaat itu agak relevan dengan zaman yang ada hari ini. Kita terimalah realiti dalam keadaan sedemikian. Baik, asalnya Jumaat tunggu kalau itu dah musafir. Kalau sekiranya dia berhenti, dia nak salat Jumaat dan nak salat asar, boleh tak boleh? Ada di kalangan ulama yang mengatakan lahul jam, dia boleh jamak di antara asar dengan Jumaat. Maaf, Jumaat dengan asar. Sudah salat Jumaat, kita salat asar. Jamak takdim. Wa yahtaju ashab hadzal ra'i. Pandangan ulama ini mengatakan bi anna al-jum'ah badal min as-subuh. Ini pandangan ulama Syafi'i. Jumaat ganti daripada zuhur. Maka bolehlah salat. Sebab dia ganti. Pandangan ulama yang kedua yang tidak membenarkan itu sebab dia kata Jumaat itu salatun mustaqilah, salat yang tersendiri, salat dia tersendiri. Jadi dia tak ada siapa-siapa, macam subuh kan dia. Subuh ada jamak? Tak ada, sebab dia seorang. Jumaat ada jamak? Tak ada, sebab Jumaat itu seorang dia. Khas untuk hari Jumaat saja, maka dia tidak boleh jamak. Jadi dalam pandangan ini wala'alla rajih wal qaul awal, kita mengatakan insya-Allah pandangan yang kita terima, yang saya terima dan dalam ini adalah pandangan ulama yang pertama. Ia mengatakan oleh kerana Jumaat itu ganti daripada zuhur, maka dia mengambil hukum zuhur. Jadi tidak ada kesalahan untuk kita jamak di antara Jumaat dengan zuhur dengan asar. Wallahu a'lam. Jadi kalau berkata saya tetap menerima pandangan yang kedua, tak boleh jawab, dipersilakan. Waktu asar itu salah pula, tak ada. Jadi orang yang terima, yang tak terima, itu pandangan masing-masing. Itu perbincangan kita tentang jamak dan asar, satu cerita. Baik, kita ada soalan di sini ataupun kita teruskan pembincangan? Break dulu, soalan pasar. Ada soalan di sini? Dipersilakan. Lepas ini baru kita naik atas kapal terbang atau naik kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ustaz, tanya, kalau dah kita duduk Kota Baru, hijaunya di Macet, pada tunya rumah-rumahnya mana perjalanan daripada Kota Baru itu ke mana enggak, tinggal sedai lagi musafir ada dekat 90 km. Maknanya kita kerja di Macet, kita perlu dengan asal, kita perlu jamu. Adakah kita boleh jamak? Lepas tu apabila kita balik ke Kota Baru balik, katanya sebab kita ada di Macet, ada di sana, kita boleh jamak pula. Maknanya kalau kita berulang kali daripada rumah-rumah kita Kota Baru itu, setiap hari kita boleh jamak pada tempat kita bekerja. Yang keduanya,
untuk mualah. Kalau dah selepas sembahyang Jumaat lepas pada diri ataupun selepas sembahyang subuh dengan imam lepas pada diri, adakah boleh jadi mualah lagi ke selepas diri lepas doa imam kita pergi sembahyang jamak tadi? Syukran di atas soalan. Yang pertama tadi, kita kena tengok jarak di antara rumah kita dengan tempat kita nak pergi. Jarak yang paling patut kita buatlah. Contohnya orang itu di Kota Baru, dia kerja di Korusan. Jauh kan tu, kat 200 km tak. Kuala Kerai Korusan. Kuala Kerai Korusan, dia punya jarak hampir 120 km. Maka orang ni dalam perjalanan dia pergi tempat dia berhenti kerja, dia boleh jamak. Dia boleh jamak, dia boleh masak, dan bila dia balik rumah dia balik ada lepas. Dia hanya jamak dalam perjalanan itu saja, tak lebih daripada itu. Sebab waktu itu dia baru pada hari-hari dia berulang, kerana dia dikira orang yang bermusafir walaupun dia pergi tentara. Yang kedua tadi, masalah mualat yang antara Jumaat dengan Asar. Sepatutnya bila kita sudah salat Jumaat, tak ada lagi lah ikut program imam tu dia ada zikir panjang lagi, mungkin setengah macam ada solat hajat lagi. Tak cukup lagi dengan solat Jumaat tu, dia solat hajat tu tambah lagi. Jadi mualat tadi dia mesti lepas dia solat, kalau dia nak zikir sekejap untuk dia seorang, terus dia bangun solat asar yang kedua. Kadang kalau kita nak berpegang dengan pandangan ini, pandangan dalam mazhab ini, dia mengatakan tak boleh diseleksi dengan solat-solat yang lain ataupun kerja-kerja yang lain. Jadi kita mengatakan lepas solat Jumaat, kita bangun sama ada solat di tempat kita dulu atau pergi ke belakang sikit untuk tidak mengganggu orang lain tu, maka kita solat terus saja di situ, tidak menunggu masa yang lama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz tentang solat musafir. Bila kita berada ke tanah contoh daripada Kota Baru kita ke Kuala Lumpur, masanya katalah daripada seminggu, tapi di Kuala Lumpur kita tidak letak di sana tempat, mungkin di Kampung Baru, mungkin di Shah Alam, mungkin di Shah dan Dua Malam. Bagaimana dulu kita masuk? Boleh tidak kita wakasa dan jam? Balik semula kepada isu tadilah, isu Pak Hanif tadi. Jadi seorang ini pergi Kuala Lumpur, rumah anak dia biasa ada di Kuala Lumpur, ada di Cerak, ada di Putrajaya dan sebagainya. Tapi oleh kerana dia panggil benda sudah masuk dan dia pun sudah berhenti dan dia punya musafir, hanya sekadar tukar rumah saja, rumah yang keadaan berdekat-dekat. Ayolah kalau untuk Kuala Lumpur, waktu esok pergi Melaka, lusa balik semula pergi ke Seremban, balik semula pergi ke Port Dickson, balik semula ke ke Kuantan, itu lain. Jadi kita mengatakan cara pertukaran antara rumah-rumah itu masih lagi sudah dikira orang itu sudah berhenti dalam perjalanan dia, maka dia ambil hukum yang pertama tadi. Bila sampai jadi selama dia pergi KL dia, Kuala Lumpur dah berhenti sekali. Duduk mana tu? Duduk KL lah. Jadi dia berhenti dia adalah khasar dengan jamak kerana dia sudah berhenti walaupun rumah anak-anak dia itu berpindah-pindah dalam kawasan yang lebih kurang dekat, dalam kawasan yang sama. Wallahu a'lam.
yang pertama tadi kita niat jamak takdim. Takdim niat takdim. Jadi bila kita nak jamak takdim, bila sampai ke rumah kita dah sampai dah, maka tak ada lagi jamak takdim. Sebab kita dah sampai di tempat. Itu syarat dia tadi. Syarat nak jamak ni mestilah kita kena selesai solat sebelum daripada waktu salam, daripada waktu yang kedua. Jadi saat solat yang kedua kita selesai baru kita sampai, baru boleh. Jadi kalau dah sampai, tak ada lagi lah jamak takdim, solat zuhur saja. Yang pertama. Yang kedua tadi kita nak solat takhir dan kita berniat nak duduk lama. Maka bila kita sampai, mari kita sampai sini. Sampai di mana-mana, di Kuala Lumpur, sampai di Kota Baru. Bila kita sampai, kita pergi ke rumah tersebut dan kita tidak pasal di jalan. Maka bila sampai, kita kena jamak tanpa pasal. Jamak tidak pasal. Contohnya kita sampai di Kota Baru. Nak jamak sini, pakaian kotor lah masuk, kain dah kena benda-benda yang najis contohnya, masuk tandas, jadi rasa was-was je. Balik rumah je lah, dekat je juga. Bila sampai rumah kita, tak ada lagi masalah. Kita kena solat zuhur dengan maghrib dengan isya 7 rakaat. Tidak bukan 5 rakaat lagi. 7 rakaat. Maknanya maghrib 3, isya 4. Jadi balik kepada undang-undang asal. Tapi tidak menjadi halangan untuk dia tangguhkan solat tadi, walaupun dia dah balik rumah dia. Ada semua orang itu pasal nombor 3 berhenti dulu sebelum sampai rumah sebab dia nak boleh balik, tapi tak boleh pasang. Boleh balik, tak boleh pasang. Ustaz, soalan yang pertama tadi, dalam perjalanan kita niat nak jamak takhir. Tapi bila sampai masih dalam waktu solat yang pertama. Jadi boleh kita tukar jamak takhir. Kita niat nak jamak takhir. Sampai dalam waktu zuhur, maka tak ada lagi, dia putus. Kita salat zuhur je jalan. Jamak takdim tadi sudah tak jadi jamak lagi. Asar tunggu pada waktunya. Berbeza dengan kita jamak takdim. Contohnya kita jangka sampai di rumah kita di pukul 5 petang. Kan? Kita berhentilah di mana-mana tempat R&R, salat situ kita jamak takdim. Zuhur dengan asar jamak takdim. Driver kita masya-Allah dia kecuk laju sungguh. Tiba-tiba pukul 4 dah sampai rumah kita. Nah, ini masalah khilaf. Adakah kita bila masuk asar nanti kita masuk solat semula ataupun tidak? Jadi para ulama katakan tidak lagi sini salat kerana waktu kita jamak tadi kita berhak untuk menarik waktu asar ke dalam waktu zuhur. Nah, itu yang dibahaskan. Adapun yang kita niat takhir tapi sampai dalam waktu awal, maka putus lagi jamak takhir. Kita salat saja jamak takdim, jamak salat saja zuhur pada waktunya dan asar menunggu kedatangan waktu. Allahu Akbar. Ada lagi soalan tentang ini, kita nak pergi ke tajuk yang kedua. Nak pergi ke pulau perhentian, so jarak daripada jeti Besut tu ke pulau perhentian macam mana kira kalau biasa dalam kita naik boat dalam lebih kurang 40 minit dan kelajuan boat tu dianggarkan lebih kurang dalam 80 km sejam. Itu saja. Kalau perjalanan kita daripada Kota Baru ke pulau perhentian, berapa kilometer jaraknya? Jadi kalau kita nak kira kelajuan agak sukar, kita kena tanya pemain driver boat berapa batu nautikal. Orang lain dia tak panggil kilometer, dia panggil batu nautikal. Jadi ada sifir. Kalau perjalanan kita ni cukup dua marhalah tadi, maka tidak jadi masalah, boleh kita teruskan pasal. Berapa batu? Berapa kilometer? Itu kena tanya, kena kira balik. Manakala rumah kita di sini, daripada sini ke jeti berapa kilometer? Sini ke pulau Besut 60 dah, kan? Daripada Besut ke Nun ada lagi 40, 60 nak 20 lagi, cukup memadai, besar masalah. Sebab itulah kalau kita nak pergi
rehlah, nanti rehlah. Dicarilah di tempat-tempat peranginan itu dia cukup elok dan senang terbaik. Satu lagi yang mungkin kita tak sebut tadi, jarak yang kita nak pergi itu mesti kena tepat. Jarak kita nak pergi dia cukup. Mau nak pergi mana? Daripada Kota Baru nak pergi ke Kuala Terengganu, berapa kan kilo? Dekat 200 km, kan? Jelas lah kita jarak. Tapi awak nak pergi mana? Tak tahu nak pergi mana. Ikut kereta. Pakai pola rasa ada rebat. Maka orang ni tak boleh jangan lagi salah selagi tak cukup keluar bahar. Sebab jarak dia tak tahu. Boleh jadi dia pergi daripada sini sampai ke tengah jalan, malah aku nak balik. Jadi orang yang tak tahu jarak dia, tak tahu nak pergi ke mana halat tuju dia, maka orang tu tak boleh nak kasar, tak boleh jamak selagi tidak melepasi waktu jarak perjalanan. Nah itu satu. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya satu soalan. Kalau dulu kita tinggal di Kelantan, mak ayah kita, kemudian tiba-tiba pada satu masa kita berpindah ke negeri lain, contoh kata negeri Perak, kerana kita bekerja di sana. Kemudian pada musim cuti, kita balik ke rumah mak ayah kita selama 4 hari. Dia kata, boleh tak kita jamak kasar selama kita berada di rumah mak ayah kita yang kita asal lahir di situlah? Wallahualam. Jadi orang yang balik ke kampung dia, sama ada rumah mak ayah dia ke rumah mertua dia ke, orang ni dia panggil ashabul qaryatain. Orang yang ada dua mukim. Dia mukim di Perak, rumah tempat dia duduk, dia mukim di rumah mak ayah dia di kampung asal dia. Maka kita hanya jamak dalam perjalanan saja. Dalam perjalanan saja. Ada juga sebagai ulama mengatakan asal kita musafir kita boleh kasar boleh jawab. Tetapi ulama yang sama juga mengeluarkan pandangan bahawa kalau mendengar azan wajib kita jawab. Kena pergi masjid juga. Jadi bila pergi masjid ada lah pasal dia tu. Itu dia panggil kita seimbangkan di antara dua kumpulan tersebut. Baik. Kita masuk dan naik solat atas kenderaan. Saya kau Ustaz, satu pertanyaan. Kata saya tinggal di Kota Baru, musafir KL lah. Dan saya ingat dalam perjalanan nak jamak takhir. Jadi apabila sampai KL masih lagi Zuhur, masa Zuhur lah. Jadi macam mana saya punya kena tetap berjamak takhir atau macam mana? Maksudnya sampai KL tu sampai di rumah lah. Sampai kawan untuk sampai lah mungkin 3 hari sana waktu balik. Jadi kalau sudah sampai di tempat dan kalau jarak mata tempoh yang kita nak duduk tu lama, maka lama nak duduk. 3 hari. 3 hari masih lagi boleh dalam musafir. Jadi niat jamak takhir itu macam mana boleh buat jamak takhir? Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi perubahan itu jadi masalah. Semua bila orang yang nak jamak takhir, dia bukan niat awal waktu dia solat tu dia tarik jamak takdir itu ke dalam asal dalam zuhur. Kita kena beza. Kita niat jamak takdir bila kita niat waktu kita solat yang pertama, dalam solat itulah kita niat kita tarik solat yang kedua masuk. Sebab dia solat ada connecting pun. Saya ingat dua soalan yang sama tadi. Saya niat jamak takdir. Niat kat mana? Niat dalam perancangan. Dia panggil niat dalam perancangan saja tu kan. Aku nak jamak takdir. Maksud jamak takdir, niat dia mesti dalam solat yang pertama. Sekarang ni kita bersolat pun, kita buat rancangan nak solat jamak takdir. Itu yang nak jadi. Yang jadi masalah, yang jadi kewajipan niatnya bila kita nak takhirkan solat. Waktu kita kena niat dalam waktu yang pertama. Solat luar pun ditangguh kepada solat waktu yang kedua. Ditangguhkan kepada waktu yang kedua. Apa sebab? Sebabnya takut tadi. Supaya ada rekod. Yang aku ni tak solat yang pertama ni tak apa. Sebab memang kita berniat nak jamak. Yalah. Yang di sini jamak takdir tak ada niat kecuali bila kita dah solat. Duduk tak nampak. Jadi lagi tak salah, itu perancangan nak jamak. Itu dia panggil perancangan nak jamak, bukannya jamak. Baiklah, kita tangguh soalan ini terus kepada perbincangan. Solat dalam kenderaan, dalam kenderaan bas atau dalam keadaan kapal terbang. Dalam keadaan tertentu,
musafir ini tidak dapat menunaikan solat dengan sempurna tanpa berwudu, tayamum dan tidak dapat menghadap kiblat. Seperti dalam keadaan yang berikut. Yang pertama dalam pesawat ketika pergi dengan balik. Dalam kapal terbang ketika berangkat daripada ni slide ni maka ke Arafah. Yang pentingnya dalam perjalanan kita tu tak boleh nak solat. Nak berhenti pun tak boleh. Macam nak buat? Maka di sini ada yang solat. Yang pertama dia dipanggil solat di atas kapal terbang. Solat atas kapal terbang berbeza dengan solat di atas jalan raya, atas bas. Atas bas kita duduk di mana? Duduk di atas bumi, kan? Duduk atas bumi. Kita yang nak solat ada 40 orang atas bas. Driver ada berapa orang? Driver ada seorang. Takkanlah kalau dia tak mau berhenti 40 orang dia tak boleh bantu untuk ibukan telinga dia tak berhenti driver aku solat. Masalah. Ada satu pengalaman sahabat kita naik bas. Bila sampai waktu solat, dia minta dengan driver bas supaya berhenti kita nak solat. Dia kata tak boleh, kita nak teruskan perjalanan. Jadi sahabat ni pandu berpaling ke belakang. Saudara-saudara yang ada tapan ni nak solat kan tidak? Senyap belakang tak jawab. Jadi kalau nak solat, kita tekan apa ni, beri tekanan kepada driver supaya berhenti sekejap, bukan yang lama 10 minit ya. Berhenti makan kita boleh berhenti sahabat tak tidak. Makan nak berhenti solat tak boleh. Jadi masalah problem hari ni bukan masalah perjalanan. Masalahnya kawan ni seorang dia je. Terpaksa dia suruh bah tu berhenti di masjid, dia bawa beg dia turun, bah tinggal dia. Tak ada orang sokong atas bas. Yang ada berpuluh orang lagi atas bas menyokong supaya bah dia berhenti nak solat. Itu realiti yang mana. Ini masalah kita hari ini, masalah kita kehilangan identiti Muslim atau Muslim. Kalau semua orang nak solat, semua bangun. Kenapa? Islam apa? Saya tanya soalan. Orang Islam ada berhenti dalam masjid, Islam termaya sekali. Kalau tak nak semaya, kau pergi dia sembunyi. Duduk dalam bilik makman rumah tu. Ini masalah sahabat mereka. Ini realiti berlaku sini. Sahabat kita ni turun, ambil bil dia, salam berhenti. Sanggup dia tinggal kawan ni sebab nak berhenti salat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Allah Ta'ala lebih hidayah kepada sebahagian daripada pemandu-pemandu yang nakal. Cuma problemnya sama juga bila orang tanya, boleh tak kita nak solat ni? Solat kerana jam. Kereta tak boleh berhenti. Dia kata jam tu atas jalan raya tu atas udara. Atas bumi. Jadi kita turun atas daripada kereta kita. Kalau nak tinggal kereta tak boleh. Atas jalan raya ada pun udara dulu. Ada tayamu. Kalau tak ada berhenti RMA, tak ada berhenti di stasiun minyak, contoh je lah. Contohnya jam ni, awak ni jam gila-gila. Mana nak undur ke belakang tak boleh, nak turun. Lekak tak flyover, nak turun tak boleh. Apa nak buat? Jadi kita kena turun juga atas kereta kita solat, ambil lah tayamu, tepuk atas jalan raya macam tu. Kalau lagi hujan lagi, kalau lagi banyak air. Kadang-kadang jawab tak kena. Hujan tu apa? Oh hujan buka tingkat kereta. Wujud situ lagi senang. Solat atas kereta setakat mana? Tak memahami tak. Ini terpulang kepada kita sebenarnya. Jadi nak solat atas ruang udara. Macam mana kita nak buat? Solat atas kapal terbang ni, maka kita kena solat sebaik mungkinnya seperti gambar pakcik-pakcik. Nampak pakcik? Dalam atas kapal sebahagian daripada pesawat flight ni, memang dia ada rumah solat kat belakang. Kita kena tanya pramugara, ada tempat solat ke? Dia kata ada setengah kapal terbang, bukan semua. Dia kata ni ada ruang. Ruang solat tu saya pergi ukur tengok, boleh kita solat berjamaah sampai 5 orang. Yang nak solat, yang tak nak solat tu buat suruh buat masjid di rumah dia, boleh tak pergi. Saya tak tahu terbang lagi senang hati kita. Orang lain tak solat belakang. Baik, anda kata tak kena buat apa kita. Nak solat tak boleh, nak bangun tak boleh. Maka ketika itulah para ulama kita ajar supaya kita solat mengikut kemampuan yang ada. Sebagai dalam gambar kita ni, solat atas kursi yang kapal terbang dalam keadaan yang mampu kita buat. Jadi kalau boleh solat di dalam kursi itulah yang terbaik. Dan di sini para ulama faham panjang ialah tentang mesti syarat solat itu kena ada menghadap ke arah kiblat. Jadi dalam atas kapal terbang tu, kalau Saudi yang lain lah, dia ada dia punya tanda.
yang kapal terbang lain sekarang saya tengok sudah ada Mekah. Jadi senang kita nak buat, cuma tak nak solat itu jadi masalah. Terutama sekali kalau perjalanan kita perjalanan biasa. Tapi kalau perjalanan jemaah haji agak suka juga, sebab 400 orang tak bangun suntuk solat itu agak payah. Maka solat atas kapal terbang dan sebagaimananya kita kena buat mengikut kemampuan yang kita boleh buat. Yang pertama sekali, kita solat boleh. Sebolehnya lakukan takbiratul ihram ketika kenderaan dinaiki itu berada dalam posisi menghadap kiblat. Walaupun menghadap kiblat. Walaupun selepas itu dia berputar ke arah lain. Sekiranya tidak mampu, dibenarkan solat sekadar yang mampu. Begitu juga dengan masalah berdiri, rukuk dan sujud. Hukumnya sama seperti solat orang sakit, dan ia juga perlu mengetahui hukum-hukum tentang bermusafir sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini dengan terperinci. Jadi kita dah bincangkan dalam masalah orang sakit nanti lepas pada ini. Jadi atas kapal terbang macam mana kita nak buat? Bila kita naik kapal terbang, kita kena tengok waktu perjalanan. Biasanya pengalaman yang saya hadapi, kalau kita pergi Mekah ni, kita akan terlibat dengan salat subuh aja. Salat subuh. Subuh ni dia tak ada jamak. Subuh dengan asar mungkin kita boleh salat zuhur awal ataupun jamak takdim atau jamak takhir di tempat airport yang kita akan sampai. Jadi tidak lagi buat kali. Sebab kita ikut matahari. Jadi kita sampai tu cuba lagi. Mudah untuk nak salat tapi letih untuk puasa. Puasa dia jadi panjang. Salat bagus. Sebab kita pergi, kita salat duha di sini di Kuala Lumpur, kita sampai Jeddah baru pas waktu asar. Jadi banyak lagi ruang untuk kita jamak takhir. Jadi kalau dalam perjalanan kita terlibat dengan masalah ini, maka awal-awal kita kena buat persiapan. Iaitulah ambil wuduk sebelum naik kenderaan. Ini yang patut kita ajar kepada jemaah haji. Tapi hari ini jemaah haji kita diajar kepada satu yang panggil solat hormat waktu. Solat hormat waktu ini tak payah wuduk, tak payah tayammum. Maka masuk waktu Allah Akbar. Jadi kalau kita ajar habis, tuan-tuan kena ingat, bila kita tidak terlibat dengan ihram, orang lelaki payah pula sikit kan, tak boleh pakai stocking. Orang perempuan muda tak ada masalah. Jadi kita ambil wuduk siap-siap, kemudian kita pakai khuf kaki kita ataupun pakai stocking tebal. Bila masuk waktu salat, batal wuduk kita nanti senang, kita guna alat spray kita ni. Sapu masuk muka, tangan, sapu kepala, kaki, sapu di atas stocking. Tak banyak menggunakan air dan kita masih lagi boleh salat dalam keadaan ada air. Itu masalah. Tetapi andai kata nak tayammum, memang tidak dibenarkan tayammum. Oh, dia kata ada atas kursi kapal terbang tu ada debu. Mana ada debu bukan yang bah. Kalau bah spray banyak ada pula. Tak tahu bah kampung lagi banyak. Jadi nak debu mungkin tak ada. Jadi penggunaan air yang sangat minimal yang kita boleh gunakan iaitulah melalui alat spray yang kita sembuh baju, kosong baju. Kecil ya. Bawa air spray sini. Dia kata patutnya basuh. Memang kita basuh ini kadang-kadang darurat. Dalam keadaan tak boleh guna air banyak atas kapal terbang, jadi kita boleh masih lagi guna. Jadi boleh. Maka dia boleh menunaikan solatnya dalam keadaan yang paling mampu dia melakukannya. Dan adakah dia kena qadha balik? Jadi ramai orang mengatakan kalau kita solat dengan sempurna, kita dah berdiri kalau kita mampu, ataupun kita duduk kalau tak mampu, maka ketika itu bolehlah kita solat dalam atas kapal terbang dan tak perlu lagi kita ulangi balik solat kita lepas kita turun daripada kapal terbang. Jika sekiranya dia tidak berwudu sebelum naik pesawat atau sukar untuk berwudu, nak malu itu tak boleh. Dia telah menunaikan solatnya itu mengikut cara yang paling mampu dan dia kena ulangi balik solat. Jadi ini dia panggil solat hormat. Jadi ajar kita ni, iaitulah kita solat juga walaupun tak ada wudu, tak ada tayammum, tetapi syarat dia jamak takhir. Mana akhir waktu yang pertama waktu nak ambil orang ni kita solat ketika itu kerana memang tak boleh nak buat. Tapi bagi saya nak ajar kepada masyarakat solat orang itu begitu saja,
tanpa usaha untuk ambil wudhu daripada awal, ada satu perkara yang agak sukar. Kita tahu dah, di penerbangan kita pukul 12.30 hari. Zuhur akan masuk dalam pukul 1. Pukul 1 tahun ini. Mungkin ada kawan terbang 1.30. Jadi ambil wudhu siap-siap. Dalam kamar-kamar itu punya ada 2-3 orang yang terlepas wudhu. Ini boleh tak ambil seperti balik. Tapi yang lain-lain, dia jaga waktu. Bila masuknya waktu zuhur, terus salah. Jadi masalah kita ini kita ajar pada budak-budak, maka bila diberi kemudahan, orang akan bermudah-mudah dengan salat. Itu jadi masalah. Baik. Isu sekarang ini dia panggil isu Fatidu al-Tahurain. Orang yang tak mampu nak guna air, tak mampu nak guna wudhu. Tak ada dua-dua. Contohnya yang diajar hari ini salat lima waktu. Untuk atas kapal terbang, untuk atas kereta api lah. Kita mengatakan yang untuk atas bumi ni, atas kereta api boleh guna air. Atas bak boleh guna air ke tidak? Bak boleh guna air. Maka tidak ada hak untuk kita salat lima waktu selagi kita masih lagi boleh berwudhu dan masih lagi boleh bertayamum. Tetapi Fatidu Tahurain, orang yang tak boleh guna dua. Yang saya suka tengoknya, saya buat contoh yang paling mudah sekali lah. Contohnya orang ni main parachut, main payung situ. Dia terjun atas kapal terbang daripada helikopter, jatuh terus ke atas pokok, tersangkut situ. Nak ambil wudhu, tak ada, dia tahu. Nak ambil wudhu, air ada setengah botol je untuk dia minum. Kan mati dia pula kering, bila orang mari. Maka orang ni dia panggil Fatidu Tahurain. Orang tak ada dua-dua alat tersebut. Air pun tak ada, tayamum pun tak ada. Maka dia boleh salat terus begitu saja. Ataupun orang tapi nak turun daripada pokok, banyak atau yang paling mudah hari ini orangnya nasallallahu alaihi wasallam yang duduk dalam bilik ICU CC. Duduk dalam kawalan rapi. Pak ni nak masuk dia susah, doktor tak akan bagi. Duduk nak guna air pun tak boleh juga. Macam mana keadaannya? Maka dia boleh melakukan salat dalam keadaan tersebut tanpa apa. Tapi kalau kita boleh pasangkan untuk dia ambil untuk dia, maka itu yang mesti kena. Anda yang tak boleh. Memang tidak dibenarkan. Kalau hospital kata langsung tak boleh. La air wala tayamum. Itu dia panggil orang yang tak boleh guna air, tak boleh tayamum. Maka di sini telah dibahas oleh para ulama. Yang pendapat yang pertama bagi mazhab Syafi'i, wajib solat dan wajib mengulanginya semula. Dia kena solat 3 waktu. Waktu atas kaki dia itu solat, bila sembuh nanti dia ulang balik. Kalau dah mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tak ada lagi solat tadi. Fattaqullaha mastata'tum, selesai masalah. Pendapat yang kedua, sunat solat. Sunat dia solat dan dia wajib mengulangi semula waktu. Pendapat yang ketiga, haram solat karena dia tak ada wudhu, tak ada tayamum, dan wajib mengulangi selepas itu. Ini adalah pendapat Hanafi, As-Tsauri dan Al-Auza'i. Jadi 3 ada pandangan, maka kita mengambil pandangan yang lebih senang. Ialah orang ini tetap kena salat juga, cuma berbeza di antara mengulangi dengan tak ulangi. Jadi kalau dia sembuh balik, sehat walafiat, keluar dari hospital, baik dia ulangi semula, karena solat yang dia lakukan tadi tidak sempurna. Tapi kalau dia masalah dia telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita mengatakan orang ini telah melakukan salat dalam keadaan fattaqullaha mastata'tum. Mereka melakukan salat dalam keadaan itulah kemampuan yang ada pada. Sesalah masalah dia dalam hati. Pendapat yang keempat, wajib salat dan tidak perlu mengulanginya lagi salatnya selepas itu. Ini adalah pendapat Imam Ahmad Al-Muzani. Muzani ini sahabat Imam Syafi'i, Suhnun mazhab Maliki, Ibn al-Munzir dan Jumhur al-Muhadditsin. Jadi ramai ulama mengatakan wajib salat, tak perlu ulang. Jadi kita ambil tengah-tengah tadi. Ada yang kalau dia sesat tak perlu ulang, mungkin terlalu lama sangat upaya juga masalah kita. Pendapat yang kelima, tak wajib salat dan tak wajib ulang. Ni orang minat yang kelima. Tak wajib salat, tak wajib ulang ni. Sebab dia ni uzur, nak salat macam mana? Dia tak ada uzur, tak ada tayamum. Kenapa tak wajib ulang balik? Sebab itulah dia tak ada kemampuan. Dia panggil Fatidu al-Istita'ah, sudah hilang dia punya kemampuan. Jadi kita ambil jalan yang lebih selamat. Salat, ulang balik ataupun tengok keadaan yang kedua tadi. Tamatlah kita salat dalam keadaan dalam kenderaan dan Fatidu Tahurain. Jadi ada juga saya tengok
biasanya ni kita dua tapas. Jadi kalau dia buka reba-reba apa, dia masuk untuk salat, dia ambil wuduk, ambil air sebanyak, ambil dia tapas, ambil dia bawa. Lepas tu Allah kata bayar dia ni. Lepas kata saya dia jawab, inna dina yusru, agama itu mudah. Maya duduk belakang duduk bawa sebenarnya. Kita kata apa? Kita tak bumi. Apa salah memberi kibah tapi itu kita pakai dua orang masalah kan boleh. Jadi itulah dia punya mazhab dia, mazhabnya ke berapa Allah alam. Kalau dalam Islam ada 4 mazhab dia yang kelima lah. Jadi solat atas kenderaan bagi solat fardu kita bilang. Ada pun solat sunat dan fardhu. Nak solat atas kereta solat tak ada masalah apa-apa. Nak solat atas muka pun boleh. Nak solat atas kapal terbang pun boleh. Jadi solat fardu mesti ada syarat dia, ada rukun dia yang agak ketat berbeza dengan solat yang lain. Itu solat atas kenderaan. Itu isu yang kedua. Kalau ada soalan di sini dipersilakan sebelum kita pergi kepada isu yang terakhir dalam perbincangan kita ini, iaitulah solat dalam keadaan salat marid, solat orang sakit. Sebab saya tengok soalan yang banyak ada di tangan saya ini sudah lebih daripada 30 soalan. Kebanyakannya terlibat dengan soalan orang sakit. Jadi soalan ini mungkin sebahagian besar kita akan jawab dalam pembentangan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya tentang wuduk orang yang sakit. Misalnya ada najis pada badan, misalnya orang yang bawa beg, kencing atau najis ataupun solat yang penyakit yang kencing tidak tos. Macam mana dengan wuduk? Saya dengar satu wuduk hanya untuk satu solat fardu. Jadi macam mana nak solat jamak? Sebab jamak itu ada dua fardu. Jadi bolehkah orang yang sakit macam ni solat jamak? Dan satu lagi, saya dengar juga yang solat satu wuduk ini hanya untuk solat satu wajib dan boleh banyak-banyak solat sunat. Tapi macam mana kalau sunat itu di sebelum ataupun selepas yang fardu? Misalnya kalau nak solat qabliyah ataupun solat tahiyatul masjid, boleh atau tidak? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada ada soalan ini, insyaAllah saya akan masuk dalam pembentangan bab solat sakit dan kita akan jawab. Kita akan jawab itu kerana memang ada perbincangan tentang tajuk solat rumah. Ada lagi soalan lain tentang solat atas kenderaan dan yang lain. Kalau tak ada, kita teruskan kepada solat rumah. Solat orang sakit. Baik, orang sakit tak sama dia punya kategori. Ada sakit boleh berjalan, boleh bangun, boleh makan. Cuma kalau tanya dia kata dia sakit. Mana orang ni? Maka dia kena solat seperti biasa. Walaupun sakit dia tu, sakit dia, saya sakit buruh dia, tapi dia masih boleh berdiri, masih boleh berjalan, masih boleh duduk. Maka orang ni kena solat seperti biasa. Walaupun dia sakit, dia punya nasallallahu salamah, kanser sudah tahap berapa? Tahap tinggi, tahap 4 dia. Tapi dia boleh jalan. Ada orang ni tak nampak dia sakit, tak sakit dalaman. Maka orang ni masih lagi kena solat seperti biasa. Kena berdirinya, kena qiyam, kena rukuk, sujud macam biasa, tasyahud. Baik. Yang kedua, pesakit yang tidak dapat berdiri. Pesakit tak dapat berdiri, maka dia kena duduk. Ada yang dalam kitab mereka kata duduk secara iftirash, seperti duduk antara dua sujud. Duduk itu lebih senang sebab pergerakan dia boleh nak rukuk, nak sujud. Ada yang katakan duduk tarafuk duduk bersila. Ada yang kata duduk mengikut cara yang mampu lah, dia duduk lagu mana mengikut. Kalau berunjuk kaki berunjuk, tak ada masalah. Yang pentingnya dia duduk menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Tengok di satu. Contoh-contoh yang kita akan tunjuk nanti macam mana. Satu-satu contoh yang paling mudah. Jika tidak mampu untuk rukuk dan sujud,
mampu duduk adalah dia solat cara mengiring di atas kampung. Jika tidak boleh solat cara terlentang, bagi yang tidak dapat menghadapkan mukanya ke arah kiblat. Jadi ada beberapa kategori orang solat ni. Ada orang yang macam-macam keadaan dia. Orang ni tak boleh berdiri, dia boleh tidur. Jadi tidur, salah satu daripada cara dia, kita mengiring. Tidur di sebelah kanan, muka hadap ke arah kiblat. Itu yang terbaik. Kalau tak mampu, tidak terlentang. Terlentang macam mana? Muka hadap ke arah kiblat, kaki dia menuju ke arah kiblat. Jangan tanya pula, mana boleh kaki ke arah kiblat? Kita lain pula timur. Sampai ada orang sekarang, kalau orang tidur kaki ke arah kiblat ni, kena malu dah. Nah, kita mengatakan itu tidak jadi masalah. Ini solat cara terlentang. Baik, sekarang ini kita ambil gambar satu-satu. Ini di antara gambar usaha yang terawal yang dibuat oleh ustaz kita ni. Kita tak kenal dia, gambarnya. Dia di antara orang yang berusaha untuk menghidupkan suasana dia panggil hospital Muslim ibadah. Tengok, itu solat cara duduk. Nampak gambar itu? Ambillah gambar itu, senang. Duduk, takbir, diam, rokok, sujud, bersama-sama. Ini gambar duduk atas lantai atau atas katil, tak berupaya sujud. Ini solat atas kursi. Solat atas kursi saya akan bincang khas tempat ini, karena ada masalah timbul di sini. Saya gambar atas kursi, mudah. Orang patah pinggang, tak nak bergerak. Ataupun orang yang memang telah lumpuh, dia atas kursi dia tu solat dia. Solat cara berbaring. Berbaring macam ni cara solat. Dia buat satu. Kita takbir. Gambar yang kedua tu, gambar yang kedua yang tengah ni, diam tu. Nampak gambar diam. Ini bila apa ni? Rukuk, duduk pada sini. Bila sujud, ini yang tidak, jadi sujud. Lagi kita bukan. Jadi mudahlah, tidak jadi masalah. Solat berbaring. Jadi kami berbaring. Takbir, diam, rukuk, sujud, untuk tahiyat. Nampak tangan juga tahiyat. Kalau tangan boleh, kalau tangan sudah penuh dengan wayang, macam mana nak buat? Yang penting biar ada pergerakan ni. Tak boleh juga dengan kelompok mata begitu. Kalau kita salah. Ini solat berdiri saja. Kau tak boleh berdiri juga. Tak boleh dah, tak boleh berdiri. Jadi itu semua pergerakan-pergerakan yang cukup mudah kita buat. Kemudian timbul soalan tentang solat di atas kursi, uzur atau VIP. Dia punya tajuk dia agak semangat dah. Hari ini orang tengok satu fenomena baru. Satu fenomena baru, iaitulah ramai di kalangan masyarakat kita ni solat di atas kursi. Dan kita pula jangan salah sangka. Sahabat-sahabat kita doktor bahagian ni, bahagian ortopedik, dia kata, Ustaz, berilah penerangan yang jelas. Jangan menyebabkan orang salah sangka. Dia kata ada orang ni jalan bawa kursi boleh, tapi bila solat duduk. Orang yang kepala lutut dia tukar, dia tak boleh lipat. Berdiri ni boleh. Saya tanya dia, lutut ni kalau sakit, kalau kita tukar dia punya dia apa? Kepala lutut. Oh, dia kata boleh main kok. Boleh pergi main kok. Kalau tak boleh dia, mungkin nak duduk solat. Dia tak boleh lipat. Jadi kita nak kata orang ni betul-betul uzur yang mendapat kelonggaran rukhsah daripada syarak, ataupun dia bertaraf VIP nak solat secara relax-relax je, tak mahu susah-susah. Ini jadi masalah. Tahu nak solat secara relax, solat mudah-mudah ya, tak mahu susah je. Maka perhatian kepada mereka yang melakukan solat secara duduk atas kursi di dalam solat fardu. Ingat, di mana? Dalam solat fardu.
Anda tidak boleh sekali-kali meninggalkan rukun solat yang mampu dilakukan. Kalau kita mampu solat, rukun masih tinggal. Maka contohnya, orang yang mampu melakukan rukun-rukun, dia mampu sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasawuf akhir. Ini semua rukun maksudnya. Rukun wajib atau wajib nawar? Wajib. Sedangkan dia hanya duduk atas kursi tanpa turun ke atas lantai untuk melakukan rukun tersebut, maka salatnya tidak sah. Dia mana salat relax, duduk atas kursi. Sedangkan dia mampu, dia boleh turun daripada kursi, boleh rokok, boleh sujud, boleh tasyahud, boleh sujud, maka batal salat. Begitu juga dengan rukun yang lain. Jika dia mampu, seperti dia mampu diri, maka dia tinggalkannya di atas kursi, solatnya juga tidak sah. Ini kan contoh yang paling kita nampak. Contoh ini kita kena tengok. Tengok ni. Yang pertama sekali, masalah kita kalau kita bayar, andainya orang ni boleh keliling, tapi tak duduk, mana tu dia tak kena lipat. Kalau itu sakit, macam mana nak buat? Maka bila dia masuk dalam saf, salat berjamaah, dia kena bawa kursi yang paling kecil, kursi kita. Tengok kursi dalam gambar. Jangan pakai kursi hok tempat mandi awal itu. Tengok, nah. Sebab dia kalau dia mampu beli, maka wajib dia kena duduk dalam saf. Tengok macam gambar yang pertama. Tengok gambar yang pertama. Saya memang buat gambar ni. Gambar ni senang kan? Kursi dia kecil, maka dia kena duduk dalam saf seperti orang lain juga. Kaki dia sama dengan orang. Bila dia rokok, tengok dia rokok bersama. Oleh kerana dia tak mampu nak sujud, maka bila orang sujud, dia duduk atas kursi. Kursi dia kecil kan? Jadi kursi dia tidak mengganggu orang lain di belakang. Berbeza dengan makmum. Tengok, kalau bawa kursi VIP di solat, orang ni mampu diri, maka dia akan bantu. Apa jadi? Tengok gambar yang kedua. Ni kursi dia pada saf. Tuan dia mana? Tengah-tengah saf. Tuan dia duduk di tengah-tengah saf. Kacau tuan. Kacau. Baik. Bila dia apa ni? Dia rokok, dia sujud, dia lepas ke depan, kursi dia pula orang lain pun kena sujud bawah. Inilah realiti yang berlaku hari ini. Kita tengok kesian orang belakang. Terpaksa masuk bawah kursi dia pula, dia pilih. Nah, kita mengatakan ini satu taktik yang salah, menggunakan kursi yang besar kerana mengganggu saf dan mengganggu ketenteraman awam. Kalau atas kursi itu besar, kita kena sujud bawah kursi dia, tenang. Balik kursi ni, aku mati cahit je. Balik kursi ni, mati cahit je kan? Ini masalah. Tengok dalam gambar-gambar tu memang agak suka. Kursi-kursi yang besar ni bermasalah. Maka kita mengatakan kalau lah wa'inka dalam, kalau orang tu mesti ialah keuzuran ini. Kita nak kata tak uzur, memang dia uzur. Jadi kalau kemestiannya sudah berlaku, dia memang dia uzur, maka dia kena bawa kursi yang kecil. Kursi yang kecil saja tengok. Bila dia rokok. Maaf lah, kita kata dia boleh duduk waktu solat, waktu berdiri tak boleh, nak diam. Ini gambar yang bawah. Maka orang lain diri, dia berdiri. Jadi sah dia macam mana? Macam mana sah dia? Sah dia, punggung dia tu sama dengan kaki orang. Tengok, punggung dia sama dengan kaki orang lain. Di sini. Tengok gambar tu bawah. Jadi bila dia sujud, dia boleh turun
maka dia kena tarik kursi dia ke depan. Barulah orang belakang sujud mengambil tempat mereka dengan cara yang aman damai, supaya kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak mengambil ruang orang lain dalam solat berjamaah. Jadi fiqh ni memang sangat teliti. Kita kena ingat bahawa hak orang lain ada hak juga untuk duduk di dalam masjid, bukan kita saja. Maka janganlah kita ambil ruang mereka untuk kita mencukupkan hak muslimin dan muslimat pada jemaah sekalian. Jadi masjid boleh buat perhatian. Ini ada setengah orang memang di sini ada khususnya. Saya enggak ada cadangan, ada sebuah kitab yang menarik. Satu buku saya dapat buat sana, hukum solat atas kursi. Itu buku kecil. Di haji bagian itu pun yang besar. Ahkam solat ala kursi wa masail hal mustaqim. Hukum solat atas kursi dan beberapa isu yang baru. Macam ramah sangat orang itu. Kalau kita kata orang di kampung kita ni lebih kurang ada 10-20 orang. Mau taraf kena ada solat atas kursi. Oleh dulu jadi baiklah kita ambil kursi, kita atur buat soft. Buat untuk dia saja, jangan kata orang lain. Contohnya macam masjidnya ada dia. Dia tu orang kata belakang dia kan. Apa dia ada di kursi ni? Supaya tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain. Jadi kita ingatlah gambar-gambar ini menunjukkan kepada kita bahawa orang yang terlibat dengan masalah kursi, dia wajib kena melakukan semua rukun yang dia mampu. Kalau dia mampu berdiri, dia kena berdiri. Allahu Akbar. Dia mampu rokok. Bila nak sujud tak mampu duduk, maka ketika itu baru duduk atas kursi. Ataupun sebaliknya, nak berdiri tak boleh, tapi dia boleh duduk atas lantai, maka wajib dia kena solat atas lantai. Sebab duduk atas lantai ini 4 rukun dia boleh buat. Sujud 2 kali, duduk atas 2 sujud, rukun dia, duduk tasyahud akhir, rukun. Jadi semua dia boleh mampu buat. Tapi kalau duduk atas kursi, maka orang yang mampu melaksanakan rukun-rukun yang tersebut tapi dia tidak melakukannya, maka saya mengatakan, oh ini nama dia solat VIP. Dan solat ini ramai ulama mengatakan tidak sah kerana melanggar peraturan solat. Dua-dua aku cari dalam kitab mana-mana, kitab-kitab kuras, kitab-kitab lama. Tidak ada babus solat ala kursi. Solat atas kursi ini fenomena baru. Fitnah di zaman kita terhadap orang-orang yang senang-senang tak nak belajar hukum solat. Tapi kalau mereka khusus sungguh, sakit sungguh, tak mampu sungguh, memang undang-undang Islam memberi jawapan kepada masalah tadi yang telah saya sebut sebahagian daripada itu. Tamat lagi itu solat atas kursi. Kemudian kita pergi pula kepada solat yang seterusnya, iaitulah yang terakhir perbincangan kita ini, jamak solat bagi pesakit. Baik, sebelum kita pergi pada jamak ini, saya beri peluang kepada soalan tentang kursi. Silakan. Ada tak persoalan tentang kursi? Solat atas kursi lebih apa? Ada soalan? Ada? Alhamdulillah. Solat atas kursi jelas, sah dengan syarat. Kita tak kata oh, solat atas kursi tak sah lah, tak boleh angkat borong. Tak boleh juga kata sah begitu. Dan sah dengan syarat-syarat tersebut. Cuma satu lagi pendekatan yang perlu diambil perhatian oleh ahli-ahli yang terkuasa masjid, iaitulah tentang kedudukan kursi. Dua kursi ini sangat-sangat berbeza. Yang ni mengganggu orang lain, yang ni tidak. Dan kadang-kadang kita tengok orang yang atas kursi ni, dia tak tengok dah ke belakang. Dia bakal letak kursi dia tak kira, kursi dia duduk tengah-tengah sah. Jadi macam mana keadaan orang belakang nak rokok? Macam mana keadaan orang belakang nak sujud? Kalau kita uzur pasal guna-guna kursi, carilah ruang-ruang yang memang sesuai dengan keadaan yang tidak mengganggu orang lain belakang. Baik, kita pindah kepada tajuk yang seterusnya, masa pun agak dalam, iaitulah masalah boleh tak boleh kita jamak solat
kerana sakit. Jamak solat kerana sakit ini berbeza pandangan ulama dalam masalah ini. Ada mengatakan tak ada jamak solat dalam sakit. Orang sakit tak ada jamak. Yang adanya dia panggil jamak suri. Apa ada jamak suri? Gambaran jamak. Artinya kita solat zuhur pada pukul 4 petang, kan? Lepas solat zuhur selesai, tunggu sekejap, 4:30 orang asal terus semayang asar. Itu dia panggil jamak suri. Gambaran jamak tapi bukan jamak. Tapi ada lagi pandangan ulama yang mengatakan, tengok dalam nota kita dalam perbincangan ini, jamak li ajli marad. Jadi bagi orang yang sakit, boleh tak boleh dia jawabnya. Ramai ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan orang yang sakit masyaqqah yang agak besar, maka dibenarkan untuk dia melakukan jamak, tetapi tidak puasa. Kita kena beza. Jamak boleh, tapi tak ada puasa. Contohnya, orang ni nak buat pembedahan pada pukul 3 hari. Doktor kata pembedahan makan mungkin 2 jam, 3 jam. Lepas pada pembedahan pula dia akan sedar bahawa ada berapa jam. Maknanya tengah malam baru sedar. Maka dibenarkan orang ni melakukan solat zuhur jamak takdim. Dia solat lagi Allahu Akbar zuhur jamak takdim dengan asar 8 rakaat. Berapa rakaat? 8. Apa maknanya? Dia tidak pasal. Jamak tidak pasal. Sebab pasal itu orang sampai. Tengok di awal tadi kita sebut berbeza di antara jamak dan qasar. Qasar untuk orang musafir, tapi jamak boleh dalam keadaan ini. Sampai kata ulama, jamak kerana hujan lebat pun boleh. Tapi hujan lebat mak kita ni taklah lebat sangat, sebab boleh pergi masjid lagi, boleh pergi main pesta air lagi. Boleh main pesta air, kita tengok air lagi boleh. Nak pergi masjid dia tak boleh. Dah dia kata bukan soal banjir tak. Kalau tak hujan pun tak pergi masjid juga. Dia kira apa yang kata. Baik, yang penting kita boleh jamak. Maka orang ini jamak zuhur dengan asar jamak takdim 8 rakaat. Jadi dia masuk bilik pembedahan. Pukul berapa dia sedar? Pukul 10, 11, 12 malam nanti, maka dia boleh jamak takhir maghrib dengan isya. Alhamdulillah, ini satu kelonggaran. Sehingga sampai peringkat doktor yang buat pembedahan sendiri, kalaulah tak ada shift, tak ada tugas. Nak tukar shift tak ada, sebab dia ni doktor pakas orang dia. Maka dia juga boleh jamak, tapi tidak pasal. Jamak tidak pasal. Itu perbezaan yang lain. Adapun tadi orang lain yang tidak terlibat dengan masalah ini, cuma masalah masyarakat. Orang tu di hospital tak ada anak boleh datang jaga dia. Boleh tak boleh dijamak begitu saja. Kita mengatakan perkara ini menjadi khilaf di kalangan ulama, maka biarlah dia ambil kelonggaran tadi, dia panggil jamak suri, jamak di akhir salat, di akhir waktu dan di awal waktu yang pertama. Itu dia panggil jamak suri. Tapi andai katanya memang tak boleh langsung, nak banyak buat, jadi Allah fattakullah mastata'tum, boleh juga dilakukan jamak. Ambil dengan hadis Rasulullah pernah jamak di Madinah tanpa hujan dan tanpa safar. Itu dia panggil kelonggaran yang diberi kepada. Tajuk kita yang seterusnya ialah tentang stoma ataupun orang yang masyaqqah. Stoma ni orang yang terbuka dia. Dia punya saluran hati dia tersumbat, dia terpaksa kena tepuk. Ataupun orang yang kencing yang tak terus, yang telah pun guna beg kolostomi, beg air kencing, kan? Sekarang ni
Nasallallahu salamah, kita minta perlindungan Allah Taala daripada penyakit-penyakit yang pelik-pelik ni. Jadi apakah hukum dia? Hukum dia tu kita ambil pandangan ulama di sini, iaitu tentang dia panggil stoma ataupun kolostomi. Pandangan ulama kata dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, kitabnya Al-Wasit nama kita. Imam Ghazali kata kalaulah lubang itu ditebuk di bawah pusat, maka jalan asalnya tersumbat, najis yang keluar itu dikira patah wudhu kalau keluar. Sekiranya jalan biasa terbuka ataupun sudah tertutup, tetapi tebukan di atas ma'idah ni atas pada pusat di perut, maka dua pandangan ulama yang mengatakan tidak patah, sebab dia kias kepada muntah keluar daripada atas bawah perut dikira najis. Itu pandangan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Wasit. Baiklah, kalau kita baca pandangan-pandangan ayat, saya bawa kepada para jemaah sekalian keputusan muzakarah Majlis Halkawan Islam Malaysia tahun 2007. Pesakit yang menggunakan bed kolostomi, tadi tadi dikategorikan sebagai mereka yang mengalami masalah darurat dan tidak dianggap sebagai menanggung najis. Tidak dianggap sebagai menanggung najis. Oleh itu, mereka tidak perlu mengosongkan atau membersihkan bed itu setiap kali berwudu atau menunaikan salat. Jadi tak payah dia bersih. Kalau stoma tadi memang bed dia itu dipeluk dia lekat situ. Jadi najis akan keluar sentiasa. Dalam soalan kita kepada orang-orang bed ni, ada kata najis itu keluar tak tahu. Tengok-tengok ada yang rasa benda itu keluar. Jadi dalam isu ni, para ahli fatwa memutuskan bahawa najis yang keluar tak kira lah bawah pusat ke atas pusat ke, yang air kencing yang selalu keluar dalam bed kolostomi itu dikira darurat dan tidak lagi dikira najis yang mesti kena masuk setiap orang, kerana duduk di bawah akta darurat. Jadi wudu yang diambil oleh pesakit harus digunakan untuk melaksanakan semua ibadat, termasuk menunaikan salat fardu, sehingga wudu tersebut batal. Maknanya batal dengan benda lain. Kalau mazhab Syafi'i ini batal hanya satu perempuan. Kalau satu perempuan begitu timur juga majoriti mazhab yang mengatakan tak batal wudu, maka tak batal. Dia kena batal dengan benda lain. Itu pandangan daripada fatwa Malaysia tahun 2007. Fatwa negeri Kelantan lebih detail. Tahu yang sama begitu. Pesakit-pesakit yang terpaksa menggunakan bed kolostomi adalah termasuk dalam golongan yang uzur syar'i dan mereka tidak terikat dengan salah satu syarat yang membatalkan wudu untuk menunaikan salat. Iaitulah keluar sesuatu daripada dua jalan, iaitulah kubur dengan kubur, seperti yang disyaratkan kepada orang sihat. Jadi orang ini kalau keluar daripada jalan biasa tadi, itu dikira tidak jadi masalah. Duduk di bawah akta darurat. Yang kedua, oleh itu wudu mereka tidak terbatal walaupun najis keluar ke dalam bed kolostomi mereka. Ada air, ada kencing, ada najis. Keadaan mereka dihukumkan sebagai hukum seorang yang mengalami salasil baul, air kencing sentiasa menitik, dan wanita yang mengalami istihadah. Jadi orang istihadah ni, walaupun keluar dia punya darah, air kencing yang tak walaupun menitik, tapi setelah diletak dengan alat-alat pad ataupun benda yang tidak mengalirkan, maka dikira tidak. Dalam kedua-dua keadaan ini telah disepakati oleh para fuqaha bahawa tidak terbatal wudu mereka walaupun najis telah keluar dari kedua kemaluan mereka selepas berwudu untuk menunaikan